Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatimah binti Helmi. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan, objektif, permasalahan dan komposisi dalam baja kami. Pengenalan yang pertama ialah manusia akan menghasilkan sisa makanan hampir setiap hari. Okey, seperti yang kita tahu, sisa makanan ini akan menghasilkan nutrien yang tinggi untuk tumbuhan. Oleh yang demikian, kami menghasilkan baja organik daripada sisa makanan ini, iaitu daripada sisa sayur, daging atau lain-lain, untuk membuat baja organik, kerana seperti yang kita tahu, baja ini akan memberi nutrien yang tinggi kepada tumbuhan. Bau yang tidak menyenangkan akan terhasil daripada pembuangan sisa-sisa ini. Daripada bau itu akan menyebabkan haiwan liar seperti anjing berkeliaran di kawasan pembuangan sampah ini. Oleh itu, organic fertilizer akan dihasilkan daripada sisa-sisa makanan ini untuk mengelakkan pencemaran bau. Selain itu, pembuangan sisa-sisa makanan ini akan menyebabkan global warming. Global warming ini adalah pemanasan yang mengakibatkan manusia mudah terhidrasi dan menyebabkan manusia cepat penat. Okey, untuk objektif yang pertama ialah mengumpul dan menyediakan sisa-sisa makanan seperti daging, sisa sayuran di kafeteria dan market-market berdekatan kawasan pagar. Yang kedua ialah untuk mengkaji keberkesanan pertumbuhan pokok bendi daripada composted food waste, iaitu sisa sayur dan juga daging. Yang ketiga, untuk mengkaji juga pertumbuhan okra plant yang diukur daripada diameter batang dan juga tinggi pokok. Bagi komposisi di dalam baja organik kami ialah 1.5 kg sayur-sayuran, 0.35 kg daging ayam, 3 liter air, 1 botol Yakult dan 0.3 kg brown sugar. Yakult digunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan keberkesanan baja kepada tumbuhan. Sekian sahaja daripada saya. Presentation ini akan diteruskan oleh Daniel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Izzuan bin Ahmad Fairuz, nombor matrik AA181004. Saya akan menyambung pembentangan dari Nurul Fatimah. Okey, saya akan menerangkan berkaitan kaedah kajian. Okey, pertama sekali, sayur dan surat khabar atau kertas yang digunakan haruslah dipotong ke dalam bahagian yang kecil supaya permukaan dan ruang dapat dipertingkatkan lagi lah. Okey, yang kedua, dalam pembuatan baja kompos ni terdapat 3 elemen atau perkara utama yang penting, iaitu sisa makanan sisa makanan bagi yang kami gunakan untuk dalam projek ini ialah sisa makanan sayur. Okey, yang kedua ialah gula perang dan yang ketiga ialah air. Semua bahan ini kami gunakan dalam ratio 1:5:10, iaitu 300 gula perang, 1,500 sisa makanan sayur tersebut dan 3,000 ml air ataupun 3 liter air lah. Okey, yang ketiga, jika dalam projek ini kami menggunakan bekas 5 liter yang lutsina. Jadi bekas tersebut haruslah ditutup dengan menggunakan tip hitam. Fungsi bagi perkara tersebut ialah untuk mengelakkan sinaran matahari dari terus pancar ke dalam bekas tersebut yang akan menyebabkan pengurangan nutrien kepada baja kompos kami. Okey, seterusnya yang keempat, kami memasukkan 1.5 kilo food waste ataupun sisa makanan sayur ke
ke dalam bekas tersebut. Yang kelima pula, kami masukkan 300 gram gula perang ke dalam baja kompos kami. Fungsi gula perang ini adalah adalah sebagai makanan kepada bakteria dalam baja kompos tersebut. Okey, seterusnya yang keenam pula, kami menambahkan 1 botol Yakult ke dalam baja kompos kami sebagai untuk bagi Yakult ini, dia berfungsi sebagai pemangkin untuk pemangkin supaya baja kami ni lebih efisien dan meningkatkan pertumbuhan pokok tersebut. Okey, seterusnya yang ketujuh, masukkan 3 liter air tersebut ke dalam bekas yang mengandungi bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. Okey, baik. Yang ke-8 pula, 300 gram daging. Daging yang kami gunakan ialah daging ayam. Kami memasukkan ke dalam baja kompos kami sebagai catalyst ataupun pemangkin kepada bakteria anaerobik dan aerobik proses dalam baja kami. Okey. Seterusnya, nombor 9, penutup bekas tersebut haruslah ditutup dengan ketat supaya bakteria ataupun bahan-bahan daripada luar tidak dapat masuknya. Jika masuk, mungkin akan merosakkan proses anaerobik tersebutlah. Okey, yang terakhir, setiap 2 minggu penutup akan dibuka bagi untuk mengeluarkan gas-gas dalamnya supaya tidak berlakunya letupan, senang kata letupan lah. Dan kami perlu mengacau baja tersebut supaya tiada berlakunya pengerasan pada permukaan baja tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dilution cecair baja kami. Jumlah yang kami gunakan bagi setiap dilution ialah 1000 ml. Sebagai contoh, bagi blank, kami menggunakan 1000 distilled water dan tiada penambahan daripada cecair baja kami. Okey, untuk 5% kami menggunakan 950 ml air, iaitu distilled water, dan 50 cecair baja. Bagi 10% pula, kami menggunakan 900 ml distilled water dan 100 cecair baja tersebut. Okey, bagi 15% pula, kami menggunakan 850 distilled water dan 150 cecair baja. Kemudian yang terakhir ialah 20%. 20% di mana kami menggunakan 800 distilled water dan 200 cecair baja. Pada bahagian analisis dan dapatan kajian, bagi pemerhatian kepada pertumbuhan fizikal pokok, di sini kita dapat melihat bahawa dilution 15% pada minggu ke-10
merupakan nilai yang tertinggi bagi graf dilution melawan purata ketinggian pokok. Bermula pada minggu ke-5 dan seterusnya, mungkin ada ralat sedikit kerana kami tidak dapat menggunakan alatan yang betul bagi mengukur ketinggian pokok. Hal ini kerana disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan. Seterusnya, bagi dilution melawan purata diameter tumbuhan, pada dilution yang ke-20 dan minggu ke-10 merupakan purata diameter yang terbesar bagi keseluruhan pokok. Sama seperti ketinggian, pada minggu ke-5 terdapat ralat yang disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang diperkuatkuasakan. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya Ikmal akan menyambung pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada panel-panel yang saya hormati. Nama saya Ikmal dan saya akan menerangkan tentang perkembangan nutrien di dalam pertumbuhan pokok. Okey, jadi figure yang pertama menunjukkan dilution versus nitrogen. Peningkatan yang sangat drastik dapat dilihat pada minggu yang keempat, manakala minggu-minggu lain menunjukkan perkembangan yang tidak sekata. Untuk dilution versus fosfat pula, peningkatan yang sangat drastik dapat dilihat pada minggu yang pertama oleh dilution 20, manakala pada minggu yang kedua, ketiga, keempat tidak menunjukkan sebarang perkembangan. Manakala untuk dilution versus nitrate pula, perkembangan yang sangat drastik dapat dilihat pada minggu yang keempat, manakala minggu-minggu yang lain menunjukkan perkembangan yang tidak sekata, ada yang menaik dan ada juga yang menurun. Untuk perbincangan pula, sampel baja yang telah kami lakukan akan dibawa ke lab pada setiap minggu dalam tempoh 10 minggu. Akan tetapi, kesan daripada COVID-19 yang melanda negara kita, hanya 4 lab yang sempat kami jalankan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okey, untuk dilution yang ke-15 menunjukkan peningkatan yang sangat ketara, di mana purata ketinggian adalah 61.8 cm. Tinggi. Manakala untuk dilution 20% pula menunjukkan peningkatan yang tinggi dari segi diameter batang, iaitu 0.775 cm. Manakala untuk amonia pula menunjukkan peningkatan yang tinggi pada setiap minggu kecuali minggu ketiga. Ini berikutan daripada salah laku yang berlaku sewaktu kami menjalankan eksperimen lab, iaitu mungkin sistem makanan tidak disiapkan sepenuhnya. Sebagai kesimpulan, semakin bertambah kepekatan baja, semakin bertambah jugalah kadar pertumbuhan pokok dari segi ketinggian dan juga diameter batang. Yang kedua, semakin bertambah kepekatan larutan, semakin bertambah jugalah kadar NPK di dalam tumbuhan tersebut, yang mana sangat bagus untuk pertumbuhan pokok. Kumpulan kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam usaha menyiapkan projek akhir tahun kami, daripada segi lab, daripada segi kawasan menanam. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kami. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada supervisor kami, iaitu Dr. Nurul Huda, dan juga co-supervisor kami
Dr. Azim yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami. Tanpa beliau, mungkin kami tidak akan dapat menyiapkan projek ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada panel kerana sudi menonton video ini. Dan akhir kata, kalau ada sumur dilatang, izinkan saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.